kedua iaitu kitab Al-Adabul Mufrad bab yang ke-321 muka surat, kalau kitab terjemahan ni muka surat 98. Tajuk dianya kata-kata seseorang. Orang itu kerinting rambutnya, hitam kulitnya, tinggi atau pendek tubuh dia. Sebut gitu bukan dengan maksud nak kutuk, bukan maksud nak mengopak. Mengopak ni mana nak sebut keburukan orang. Tidak maksud itu. Kalau anda sebut tu untuk ta'arif, untuk memperkenalkan. Tidak, orang tak kenal. Seperti pun nak kenal dia, dia tanya pomak buruk. Bukan kita nak kata gelar dia buruk, sebab dia ada pomak cendol, pomak taksi, ngudi pera buruk. Dia orang tidak akan hina. Tu tak apa tu. Ni gelar tadi. Gelar tu tak payah. Kalau tak payah gelar ni maknanya gelar, kita nak terjemah ni gelar. Sebut tu maknanya tuan dia tak suka tu kata gitu. Macam celah lah, ada makna celah lah gelar ni. Dia negatif tu, kata-kata tu menunjukkan negatif tu, tak boleh. Hak tu tak boleh. Seorang ustaz dia kata satu orang tua yang buruk, dia kata atas hendak buruk dia. Buruk di depan. Dia buruk Muhammad. Tidak Muhammad buruk dah, ada di belakang. Kalau Muhammad buruk di belakang. Oh bagus juga. Lepas tu kita apalah di sini Imam Bukhari kemuka ke satu riwayat nak ayatnya kenapa hal ni termasuk dalam akhlak lah, masuk akhlak jangan sebut. Ingat dah anda sebut sebelum ni ada kapuan tu orang panggil kape dia. Kape biarlah anda sebut tak boleh ni memang tak boleh, sebab dia ni bila dia kecek kape kalau kawan nipu bagaimana dia kata gitu, jenis wirid dia. Wirid. Jadi kecek siapa dia dikenali. Bila orang sebut nama dia, orang sebut kafir. Anda tak sebutlah nama dia, dia meninggal dah. Bila orang sebut nama dia, kenal tak kafir. Jadi bila anda besar tu, bila anda lepas ngaji, anda kata, enggak keluarga kita, enggak dia baik keluarga anda. Anda kata tak boleh panggil gitu. Lepas tu nak panggil dia, kata mukmin. Butuhkan nama mukmin kafir tu. Orang kata orang tak kenal masalah ni. Sebab tu jadi terima dia tu. Anda kata kena ubah tak boleh. Gelaran ni pun walaupun ada kebenaran agama tak boleh kalau menunjukkan gitu. Tu lain cerita. Kita nak bincang ni sebut orang panggil sesuatu yang zahir nampak kekurangan sebagai nak ta'arif. Kalau tidak orang tak kenal dia, tu tak apa. Atau boleh gitu. Misalnya kecok misalnya. Ada kapan ada juga. Kalau sebut nama dia tak sebut kecok, orang tak tahu. Kena sebut. Kadang-kadang kita sebut pun sebut salah, tapi kena sebut. Kawan hak dia tanya, budak malu tanya. Kita tahu kecok tu ke? Ya betul. Senyap sekata lah. Untuk sekadar ta'arif saja. Memperkenal atau tak apa. Baik, cuba kita tengok di sini. An Ibn Shihab qala akhbarani Ibn Akhi Abi Ruhm Kulthum ibn al-Husain al-Ghifari annahu sami'a Aba Ruhm wa kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhina bay'uhu tahta asy-syajarah yaqul ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghazwat Tabuk fanimtu laylatan bil akhdar فصرت قريبا منه فألقي علينا النعاس فتفقت استيقظوا وقد دنت راحلتي من راحلته فيفزعني دنوها خشية أن تصيب رجله في الغزو فتفقت أؤخر راحلتي حتى غلبتني عيني بعض الليل فزاحمت راحلتي راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله في الغزو فأصبت رجله فلم أستيقظ. Bagi tu qaf tu kena bagi bawah silap tu. Istaiqaza yastaiqizu astaiqizu. Tu istifham tu. Bukan istifham mutakallim. Saya. Asalnya istaiqaza yastaiqizu astaiqizu nastaiqizu. Qaf tu kena bagi bawah. Falam astaiqid illa biqaulih his. Ni isim saut menunjukkan bunyi his gitu. Faqultu ya Rasulullah istaghfir li. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sir. Fatafiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'aluni amman takhallafa min bani Ghifar fa akhbarah. Faqal wa huwa yas'aluni ma fa'ala an-nafar al-humr at-tiwal al-thitat. قال فحدثته
bitakhallufihim. Qala fama fa'ala as-sudul ji'adul qisarul ladina lahum na'am bishabaqati syarh. Bahasa dia agak payah sikit ni, kalimah jari-jari gunung. Fatadhakkartuhum fi bani Ghifar falam adhkurhum hatta dhakartu annahum rahtum min aslam. Faqultu ya Rasulullah ulaika min aslam? Qala fama yamna'u ahada ulaik hina takhallafa an yahmila ala ba'irin min ibilihim ra'an nashitan fi sabilillah fa in a'azza ahli alayya an yatakhallafa anni al-muhajirun min Quraisy wal Ansar wa Ghifar wa Aslam. Daripada Ibnu Syihab dia kata keponakan yang paling kita anak saudara lah kita ada, anak saudara Abu Rum, iaitu Kulthum bin Husain Al-Ghifari cerita kepada aku. Ni kata Ibnu Syihab. Ibnu Syihab kata Kulthum cerita pada aku. Siapa dia Kulthum ni? Dia ni anak saudara Abu Rum. Jadi dia cerita padaku bahawa dia mendengar Abu Rum, saudara dia lah. Dia ni salah seorang sahabat Nabi. Abu Rum ni, dia ni salah seorang sahabat Rasulullah, yang mana dia ni ikut berbai'ah pada Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah tahun kelima, perjanjian Hudaybiyah tahun kelima. Dia kata gini, ni kata siapa dia? Abu Rum. Kalau nak sebut mudah Abu Rum lah, tapi ho tu mati Abu Rum. Dia kena mati dua ho dengan mim. Aku pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk. Tabuk ni peperangan terakhir Nabi. Suatu malam aku bermalam di satu tempat yang bernama Akhdar. Nama tempat Akhdar. Aku berada dekat beliau. Dekat beliau, teman dekat Nabi lah. Kata Abu Rum, aku tidur, dan pada waktu tu aku tidur di Akhdar. Aku tidur dekat dengan Nabi SAW. Tiba-tiba kami rasa mengantuk. Aku berada dekat Nabi, tiba-tiba kami rasa mengantuk. Mana tidur lah, dah sangat tidur. Ketika aku bangun, kata Abu Rum, ternyata kenderaan yang sedang aku naiki mendekati kenderaan Rasulullah. Maknanya unta ke ataupun apa dia kita kata kuda kan, itu nampak pergi dekat dengan kenderaan Rasulullah. Maka aku khawatir kaki Rasulullah akan masuk ke tempat kaki di pelana. Boleh jadi kaki Rasulullah tu akan masuk ke tempat goto pelana tu lah. Adalah keadaan dia gitu. Jadi akan mengganggu Nabi. Jadi untuk elak daripada perkara tu berlaku, lalu aku menjauh ke kenderaan aku. Kalau kita dah enggak takut kaki masuk dalam lidi tayak bersikap tu dah. Aku pun esok suruh binatang aku tu pergi jauh sikit lah. Kemudian aku tertidur sepanjang malam. Lepas daripada tu aku tidur. Lalu bila aku bangun tu, aku tengok kenderaan aku tu berdempetan, makna berada rapat dengan kenderaan Rasulullah. Dan kaki Rasulullah yang sedang berada di tempat kaki tersentuh oleh kakiku. Lalu aku terbangun kerana ucapan beliau, hish. Siapa Nabi bunyi gitu, mana tak selesa lah. Hish, maknanya nampak kaki dia tu jadi nak masuk dalam tempat tu pelana unta tu ataupun pelana kuda tu. Lagu mana keadaan tak tahu, tapi gitulah keadaan. Pelana tu duduk bawah, tidak atas belakang kuda. Ni duduk atas belakang kuda ni biasa ni. Anak dia ingat mungkin dia punya tempat tak kaki kerja tak gitu tu anak tu. Tu. Gitu kedudukan dia. Hak jelasnya apa yang dia nak sebut sini, makna keberadaan kuda dia atau binatang tunggang dia bila pergi dekat binatang akan mengganggu Nabi. Nabi sedang tidur, berhak. Siapa terganggu sungguh lah. Sehingga Nabi kata, hish. Mana seolah-olah terganggu kaki dia ni. Kayak kita ke, apa ni? Seolah-olah begitu. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, maafkanlah aku mohon keampunan untukku, tolonglah maaf aku kerana kesalahan aku ni, kenderaan aku mari ganggu Rasulullah ni. Gitu. Maka Rasulullah pun kata kepada jalanlah, tak apalah. Rasulullah kata gitu. Lalu Rasulullah semua mula bertanya kepadaku tentang orang-orang daripada Bani Ghifar. Sesalah, tak ada masalah saat itu. Cuma dia nak ceritanya keadaan tu. Jadi Nabi kata, tak apalah, jalan boleh lah, terus kata tak ada masalah. Ni bangun daripada tidur. Terus kata tak apalah, maknanya Nabi maafkan. Kemudian selepas tu Nabi tanya aku, kata Abu Rum, tentang Bani Ghifar. Kenapa dia tidak ikut serta ni? Beliau lalu bersabda ketika beliau bertanya kepadaku, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berkulit merah, yang tinggi-tinggi, yang wajahnya tidak berambut tu? Lalu aku menceritakan ketidakikutan mereka.
Jadi Nabi sebut tu. Jadi orang-orang hak berkulit merah tu, hak tinggi-tinggi, kepala botak tu. Dia buat ke dia? Apa tak hari? Lalu aku menceritakan sebab mereka tidak ikut serta. Ni dalam peperangan. Ni orang panggil musafir dalam peperangan. Beliau bertanya, lalu apa pula yang dilakukan oleh orang yang berkulit hitam, kerinting dan pendek yang memiliki haiwan ternak di Syabakah Syarq, nama tempat. Syabakah Syarq, nama tempat. Pok ni pula. Jadi Nabi sebut, kabilah ni siap sebut dengan bentuk orang tu. Hak tadi, hak satu kumpulan tadi, gambar dia rambut keriting. Warna kulit hitam, rambut keriting, pendek. Ni Syabakah Syarq, hak tali atas tadi, jenis kulit merah. Tinggi. Tapi wajahnya tidak berambut. Kepala dia lah maksudnya tu. Mana kepala botak lah. Hak ni tidak asal lagi ni, satu kumpulan lagi, satu pok lagi, hitam, tidak merah. Keriting juga rambut. Rambut keriting. Lepas tu tidak tinggi, pendek. Tadi tinggi. Lepas tu ada haiwan ternak di Syabakah Syarq. Ni maknanya makruf kumpulan pok dia ni. Kemudian aku sebutkan nama-nama mereka yang berasal pada Bani Ghifar. Ketika aku menyebut nama-nama mereka, aku sedar bahawa mereka berasal daripada Bani Aslam. Lalu aku kata, wahai Rasulullah, mereka ni Rasulullah sebut tadi, ciri-ciri Rasulullah sebut tadi, mereka ni daripada Bani Aslam. Maka Rasulullah bersabda, apa yang menghalang dari pokok Bani Aslam tu? Kenapa mereka tidak ikut serta mari bersama kita ni? Ni kita ni kan sudah bersungguh-sungguh untuk berjual di jalan Allah. Atau apa dia tak mari sekalinya? Sesungguhnya keluargaku yang paling berharga bagiku untuk tidak ikut bersamaku adalah golongan Muhajirin dan kaum Quraisy, Ansar, Ghifar dan Aslam. Gapo dia sebenarnya ayat? Cuba kita tengok di sini. Cerita dia ni gini. Kalau kita tengok dalam hadis ni, ni untuk supaya tidak panjang lah. Hak dia nak ayat dan bersesuai dengan tajuk ni. Jadi Nabi ni dia tidak tahu nama kabilah tu. Cuma Nabi tahu perwatakan orang dia tu. Jadi apa yang Nabi sebut, puak-puak tu puak mana? Dia puak-puak tu lah jenis rambut merah, kulit merah tu, kulit perang tu, tinggi-tinggi puak dia tu, jenis kepala botak tu. Apa tak hari sekali? Lepas tu hak tu tak hari kok puak-puak tu siapa dia? Rasulullah tak tahu juga nama kumpulan tu. Ada juga kulit hitam, orang rambut keriting tu, tapi dia tidak tinggi, pendek. Ada dia ni banyak menternak binatang di Syabakah Syarq. Tak apalah. Jadi Nabi sebut ciri-ciri tu kenapa nampak macam tak molek ke? Memalukan tu. Sebut tu dengan maksudnya nak supaya diperkenalkan Nabi nama ke dia kabilah tu. Jadi Abu Rum kata, dia pagi sekali dia buat kesimpulan sebab dia kata mereka ni daripada Bani Aslam. Lalu aku pun sebut mereka tu Rasulullah sebut tadi pokok Bani Aslam lah tu. Baru Nabi tahu. Gitu. Jadi hak ni nak ayatnya tak apa, kita nak kenal, contohnya kita nak kenal kabilah seorang itu, kita sebut watak dia. Kadang-kadang watak dia nampak macam memalukan, tak apa, bukan maksud nak caci, bukan nak memperendahkan, tidak. Dia kita ambil contoh. Misalnya kita pergi ke satu kampung, ataupun kita nak tahu seorang, nama ke dia orang tu, saya nak cari dia ni. Lagu mana dia? Dia tu kepala botak Sena, apa boleh hak nilik. Tak sebutlah boleh hak nilik tu. Kita kata kepala botak Sena, kita kata tak. Pendek. Dia kita kata jenis apa ni, misal contoh mulut habis, kita kata tak. Habis. Kalau tak sebut kita tak kenal. Sebut tu maksudnya takrif supaya orang pun kenal. Tak apa sekadar tu. Tak ada niat nak merendahkan dia, tidak. Kalau tak sebut atau orang tak kenal. Jadi Nabi sebut ni pendek. Sebab pendek ni kira-kiranya antara yang aib lah. Tak apa. Kena niat, atas niat tu betul molek. Bukan nak gelar ni. Tu boleh. Cuba tengok Al-Ghazwu tadi ditanya ni. Pelana unta seseorang yang diperbuat dari kulit atau pelana, ni duduk atas kenderaan. Kalau duduk bawah tu dia tidak mengganggu Nabi. Jadi bila duduk atas, masih duduk atas unta, kalau pelana ni biasanya kita panggil apa ni, kuda lah, kita kata kuda lah. Jadi mari tu takut mengganggu Nabi. Mungkin Nabi duduk tidur. Jadi Nabi tidur, daripada gambaran Nabi tidur dekat kenderaan dia. Jadi bila mari kuda tu main duduk ganggu Nabi, takut kaki Nabi peling, kaki Nabi pula macam-macam lah. Dia bimbang tu. Sebab Nabi sudah tidur rehat. Tu cerita dia. Tapi bukan hak tu maksud di bawah tajuk ni. Maksudnya tak apa tersebut gitu tu. Puak ni rambut gini, warna merah tinggi. Hak ni pula rambut keriting pendek. Hak tadi sebut kepala botak.
Aslam tu. Kabilah Aslam tu. Jadi kenapa? Kalau tak sebut itu, tak tahu mana. Sekadar tu tak apa. Tak apa tu. Tapi kena berhati sebab tu cuba tengok kandungan hadis. Molek ke dia kat sini. Dia kata ghibah, orang panggil mengumpat ni, ghibah ni mengumpat lah. Mengumpat ni secara lisan dibolehkan jika ada tujuan yang dibenarkan secara syar'i dan tidak memungkinkan untuk meraihnya melainkan dengan melalui mengumpat. Jadi kita tidak boleh bui ciri-ciri seseorang yang kita nak cari. Kalau tak sebut tu, boleh sebut tu. Tapi jangan sebut perkara yang tidak menasabah. Contoh. Mana mamak tu bahaya pukul bini tu lah. Tak boleh gitu. Jangan sebut gitu. Nak hari kau ada bini. Mamak tu lah. Tak boleh lah tu. Sebab tu tak molek lah tu. Jangan sebut lagu tu. Jadi orang tak tahu, jadi tahu. Tak boleh gitu lah. Sebut apa sabar tadi kan. Orang tahu. Kira-kiranya tidak menjatuhkan maruah dia. Bukan dia nak pun jadi pendek tu. Tapi kalau dia sebut depan dia marah. Benda-benda lagu tu. Misalnya kita kata jenis orang gigi jongeng gigi dia depan sikit kita tu. Gitu depan gigi jongeng. Ketok ayat kita tak tahu. Kita pun niat masa royak tu sekadar tu ta'rif lah. Bukan untuk tadlil. Bukan untuk hina dia. Tu tak apa. Jadi sebab apa disebut mengumpat? Sebab mengumpat ni kita sebut kekurangan seseorang yang benar-benar ada pada dia. Itu makna ghibah. Tapi kalau kita sebut kekurangan seseorang, tak molek, tapi benda tu tak ada. Tu dia panggil fitnah. Nabi sendiri mentakrifkan ghibah dengan fitnah ni. Jadi ghibah gini tak jadi masalah. Misalnya dia mari sini, jika seseorang telah terkenal dengan suatu julukan seperti dia tu mata rabung, kecok pincang kita, tuli, buta, juling, dan gelar semisalnya, hak ni memang ada dan dia dikenali dengan hak tu dalam masyarakat, maka boleh kita sebut gini tujuan supaya orang kenal. Kalau tidak kita nak ayat lagu mana? Kita nak pergi cari orang, tak nak ayat juling, dia mata juling, bukan gelar tu. Tu tak apa sekadar tu. Di mana kalau tak sebut gitu dengan julukan kita, orang tak kenal dia. Ni tidak termasuk dalam menghina seseorang. Tak dosa tu. Gitulah maksud dia. Boleh faham maksud. Jadi kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati. Ni 2 hadis ni. 3 hadis. Dia buat tu tak. Cumanya gini lah, kena ingat lah. Sanad dia tu tak. Tapi walaupun tak puan ni dalam bab ni boleh pakai. Sebab dia berkait dengan akhlak. Berkait dengan akhlak. Tak apa ni. Ni 3 hadis. 3 hadis. Tulis 3 hadis. Jadi kita sebut pun biar padai-padai lah. Jangan sebut habis apa dengung kau tu. Jangan sebut habis. Yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'dhana rajulun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala bi'sa akhul 'ashirah falamma dakhala inbasata ilayhi faqultu lahu faqala inna Allah la yuhibbul fahish wal mutafahish. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, seseorang meminta izin kepada Nabi untuk masuk. Ni nak jumpa Nabi di rumah Nabi lah ni. Minta izin. Lalu Nabi pun kata, bukan kata depan dia ni, mana isteri Nabi lah ceritanya, ada orang mari nak jumpa ni, ayat para Rasulullah. Maka Rasulullah pun kata, dia adalah seburuk-buruk suku, seburuk-buruk saudara suku, maknanya seburuk-buruk anak beranak daripada kabilah ni. Tu maksudnya. Bila Nabi kata tu, bukan depan kahwin ni, depan Aisyah tu lah. Baik. Bila orang tu Nabi benar masuk. Bila orang tu masuk jumpa Nabi, Nabi menyambutnya dengan sangat baik. Layan molek, cakap molek. Jadi Aisyah tengok pelik, tadi nampak macam kutuk. Itulah seburuk-buruk anak beranak kita dari kabilah tu. Nampak macam kutuk tu. Tiba-tiba bila kawan ni masuk, Aisyah tengok Nabi layan dia molek lah. Baik. Lepas tu Aisyah tiba pelik. Lalu aku kata kepada Nabi, apa Rasulullah sebelum dia masuk tu Rasulullah kata begitu? Dialah seburuk-buruk anak-anak kita, suku kabilah ni. Nampak macam buruk benar tu. Tiba-tiba bila dia masuk layar tu molek. Apa Rasulullah kata gitu? Maka Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbual keji dan mengucapkan kekejian. Jadi gapo dia maksud dia tu? Ni riwayat Bukhari.
Jadi Nabi sebut sani, Nabi nak ayatnya hakikat pupuk dia tu, teruk pupuk dia ni teruk. Dia kalau bahasa kita gini, oh teruk pupuk tu, tapi tak apalah panggil dia nasib. Maknanya Nabi nak ayatnya bila Aisyah biar ingatlah sikit. Kan ada hadis lain ke apa ni sahabat Nabi kata isteri Nabi ni kan molek suruh tutup dia kecek di sebalik tabir. Sebab orang mari jumpa dia tu bukan semua baik belaka. Ni Nabi nak ayat pun ni ada masalah. Tapi bila duduk depan Nabi sebagai tetamu, Nabi layan molek. Tu. Baik, cuba kita tengok sini. Jadi akhu ni disebut sini, cuba tengok, bi'sa akhul ashirah. Al-ashirah adalah kabilah. Yang dimaksudkan akhul ashirah adalah salah seorang, bukan kabilah tu. Kabilah tu tidak semua panggil tu dia tu, seorang tu. Daripada kabilah ni. Maksud ucapan beliau bahawa orang tu memiliki perbuatan dan jiwa yang buruk, kena berhati-hatilah lepas ni. Biarlah tak apalah dia mari jumpa aku boleh lah. Tapi Nabi sebut, tapi bila jumpa Nabi sebut balik. Kita boleh kata ibu ingat sikit kalau kita mau ayat kita tak sedut tebal mudah-mudahlah dengan dia, tak sedut gaul sangat dia tu ada masalah tu. Gitu. Bukan kata nak kutuk, sebab tu Nabi maknanya innallaha la yuhibbul fahi wal mutafashin. Allah tidak suka orang yang berbuat keji dan mengucapkan kekejian. Al-fahish ni setengah ulama mengatakan gini, anda nak cuba takriflah sedikit biar kita faham. Sebelum kita baca kandungan hadis. Fahish ni setengah ulama mengatakan fahish ni maknanya perbuatan yang keji yang sudah menjadi tabiat. Ada setengah ulama kata mutafahish ni seseorang yang sengaja buat gitu. Ada juga makna gitu. Tapi di sini dia terima berbuat keji, yang fahish ni dia lebih merujuk kepada perbuatan yang tidak lidah. Perbuatan keji bukan lidah. Kalau kekejian itu berkait dengan ucapan, dia panggil mutafahish. Sini dia maksud gitu, dia pelbagai pandangan ulama. Jadi ini antara pandangan yang molek lah. Fahish ni, sebab fahish ni ada juga setengah-setengah tempat diterima sebagai orang yang melakukan zina. Ada juga. Tapi sini tidak. Tu. Mana fahish orang yang berbuat keji, mutafahish orang yang berkata dengan kata-kata yang keji. Tidak, Nabi kata tidak gitu. Allah tak suka pada orang gitu. Maknanya aku ni bila depan orang, walaupun dia tu tak molek, tapi aku tak akan kutuk dia. Cuma sebut sana untuk pengetahuan, berhati-hati, tak salah. Misalnya kita tengok sayang kita duk berkawan dengan orang itu memang ada masalah, kita tahu dengar tu kan, beringat sikit kawan tak apa sedap ni, tak usah sebut semua. Lepas tu kalau kita kenal sayang kita tu, dia tak biasa sebut keburukan orang, tapi dia kata gitu, kena fikir tu. Sayang kita tak biasa pun ngumpat tak cah, tiba-tiba dia kecek gitu. Dia mau berhati-hatilah. Mana ada sesuatu tu cuma nak ayat semua tu, puasa tak nak sabar. Kalau orang cerita dia ambil perhatian dah tu. Tu maksud dia nya. Nabi pun tidak cerita keburukan lagu mana. Tapi kan berhati-hati. Tu maksudnya. Baik, cuba kita tengok kandungan hadis ni. Dibolehkan menyebut pelaku kerosakan dan orang-orang yang mempunyai aib dengan sifat yang dia miliki. Oleh kerana itu Imam Al-Bukhari mengatakan bab mengumpat yang dibolehkan bagi pelaku kerosakan dan orang-orang yang mempunyai keaiban, supaya orang lain tidak ditipu dia, supaya orang lain tidak terkena, orang panggil tipu daya dia. Yang kedua, jadi ucapan Nabi SAW terhadap umatnya dengan beberapa istilah yang dianggap kurang sedap didengar. Tadi kan nampak macam tak sedap dengar tu gitu tu. Kalau Kelantan tak sedap dengar tu, Nabi kata gitu. Nabi kata gitu. Sedangkan Nabi tak tahu kita ngumpat. Nabi tak tahu kata uduh apa Nabi dia kata. Baik. Jadi Nabi sendiri menggunakannya untuk menjuluki orang itu dan menyandarkan kepada mereka itu. Hak ni tidak termasuk mengumpat. Baik. Kerana Nabi sebut gitu semata-mata menjuluki mereka dengan sifat yang mereka miliki sebagai kebiasaan dan perbuatan buruk, agar orang lain dapat jaga diri dan terhindar daripada keburukan orang itu. Setengah orang ni ialah dia nampak baik, sebenarnya jahat. Kalau kita tidak peringatkan orang, nyai malah kat orang lain. Misalnya ada kes berlaku, bukan seorang lah nak jumpanya, dia ni menipu berat sungguh. Siapa ada sahabat kita duk kuliah sekali kita 80,000 kena tipu dia, sehingga boleh buat grup WhatsApp orang dia tipu tu.
Pernah tunjuk video dia kena tarik dalam baju orang, upah orang. Jadi upah orang pula untuk cari dia tu. Dia pakat satu grup WhatsApp. Siapa gitu? Pakai piyah kawan ni ustaz ngaji Mesir tapi nipu. Sahabat anak tu jerit depan anak kena ustaz dia 84,000. Lepas tu nak buat lagu anak kata anak pun tak boleh nak tolong kan sebab dia nak bayar hotel pergi Mekah pun dia mutawih. Jerit tu kat 2 hari lagi nak pergi Mekah. Hotel tak ada ni. Lepas tu dia pergi pinjam duit siapa tak tahu. Kawan ni tipu dia. Baik. Orang-orang lagu ni kalau kita tak ayak kan. Kena orang lain nyanyi. Tu maksud dia nya. Kita boleh sebut dia ni nipu dah. Kawan anak berapa orang dah kena. Berhati-hatilah. Dan anda tahunya seorang tokoh besar di Kelantan pernah nasihat pada kawan ni. Dia tak percaya. Anda tak sebut nama lah belakang ni. Kenal belakang kalau sebut ni. Tokoh besar, senior kita dalam bab sunnah ni. Sebab dah entah jangan pakai. Dia ni tak ada. Kawan tu kata, kawan tu tak terima. Dia kata dah dia royak dah apa-apa entah. Anda ingat kau dia berubah. Kena 80,000. Jadi juga. Minta tolong. Dia kata anda tak ada duit. Banyak 80,000 ni. Tu. Baik, tu ayat dah tu. Kau tu kata, anak rujuk kau tu betul kau. Dia kata, memang anak ayat dah dia tak dengar wahana. Dia tak cari dia cari kau tu lah. No? Yang ketiga, setiap orang yang mengetahui keburukan seseorang, maka dia wajib menasihati dan memperingatkan orang lain agar tidak terpedaya oleh orang tersebut. Adapun pengakuan bahawa hal itu hanya boleh dilakukan oleh Rasulullah, maka hal itulah pengakuan tidak dilansir. Jadi kalau kita kata Rasulullah ya boleh sebut keburukan begini, orang lain tak boleh. Tak betul tu. Kena ingat kena tulislah di sini. Hak ni melibatkan kesalahan yang berkait dengan orang. Kalau kesalahan peribadi tak boleh. Misalnya dia dengan isteri dia ataupun kita kata dia. Dia ni pasti semaya lewat tak boleh tu nak itu masalah dia. Nasihat kena nasihat direct dia. Tak perlu kita sebut tu. Ni kesalahan dia ni menyebabkan terjejah orang lain. Misalnya kalau dia pukul bini kata tak boleh tu kena ayat. Menyaya kalau dah kita nikah dia. Cerak berapa kali, berapa semua kes pukul bini. Lepas tu tiba-tiba nak nikah dengan adik saya kita. Kalau anak kena rayak tu. Tak usah Syekh nyanyi. Kecuali yang tak boleh pasti dia berubah. Tak apa. Kita siasat tu. Tu tak boleh. Sebab tu bukan kesalahan peribadi tu. Tu berat tu. Siapa bini dia kata, dia mahu kita siapa anak kecil dia nak hatuk dia ni. Ada panggil lagu tu. Cerak. Atau kes tu siapa dia masuk je kes tu. Anak tak pasti lah mana. Bini dia report. Kalau orang lagu ni bagaimana kena ayat. Kalau tidak nanya. Kalau kita tahu kita mau demo tahu demo tak ayat kawan tu nyanyi ke adik kawan tu. Tu yang Nabi maksud sini bukan maksud ayat keburukan orang. Nabi nikah itu tak nikah mazai. Tiga orang. Tu kau buka bini Nabi suka. Tu kena ambil panduan besar lah. Nabi suka. Beberapa perkara tu nak sebut dalam ni juga saudara tak? Kau tak ingat mana anak-anak hadis tu memang ada lah tu. Jadi tapi Nabi sebut juga kebaikan dia. Ada sebut kebaikan dia, cuma kelemahan. Sebab kalau pukul bini bukan kecil tu. Popok kita ni balah dengan bini tapi tak pernah berjetik leng ke? Tak pernah kita kata tak. Tak pernah sabar. Bayangkan Nabi dalam hadis sebut. Siang hari kamu pukul dia malam tidur dengan dia. Nabi nak ayatnya memang teruk orang pukul isteri ni sebenarnya. Teruk perangai. Dia masak kita. Dia waktu lepas tu kita tidur dengan dia. Setubuh dengan dia. Tiba-tiba siang hari pukul dia. Teruk tu suami lagu tu. Nabi sebut dalam hadis. Yang ketiga. Kita pergi pada yang ketiga. Ini nilai akhlak yang tinggi lah di sini. Kalau kita perhatikan agama kita ni. Dia tahu itu kalau ada maksud penting boleh. Tapi dengan kadar yang terhad lah. Bukan kata buka seluruh yang tak boleh. Baik, seterusnya hadis yang tiga. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'zanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saudah lailata jam wa kanat imra'ah thaqilah thabitah fa adhina laha. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Saudah ni isteri Nabi juga meminta izin kepada Rasulullah pada malam Muzdalifah. Ialah seorang wanita yang gemuk dan geria lamban tu apa tu sakilah ni begini berat tu ni gemuk lah. Ni petak jalan lambat ni dia buat si tebah tu sabitah tu gapo dia menggau tubuh gemuk ke jalan apa selu tu. Kelantan panggil dia jalan tu jadi petak jalan.
pergerakan slow lah. Muka tubuh besar kan. Jadi gemuk. Sakilah ni berat. Asal mana sakilah ni yang berat. Tu asal maknanya. Tapi makna sini gemuk. Lepas tu sabitah. Sabitah tu gerak ke dia tu lambat. Jadi sebut gitu. Punggut hanggit tu. Buyu sikit lagi. Lalu Nabi mengizinkannya. Jadi sebut ni nak ayat dibetuk dia tu lah gitu ya, bukan kata nak ngodoh dia, kata sebut pun tahu dah sebut apa ni gitu ya. Hadis ini merupakan dalil bolehnya bertolak daripada Muzdalifah sebelum fajar. Ni bab haji juga ni. Sebelum nak pergi ke Muzdalifah tu. Boleh bertolak ni. Kita mula-mula kita pergi ke Arafah kan. Arafah tu duduk seketika tak? Duduk apa ni? Dia ada. Lepas tu nak pergi ke Muzdalifah tu, makna boleh tolak sebelum fajar. Boleh tolak sebelum fajar. Nah, ayatnya tu ya, boleh. Biasa lepas subuh. Biasa lepas subuh. Boleh sebelum fajar, boleh. Tidak jadi masalah. Tu. Tapi hak moleknya selepas fajar tu lah. Maknanya boleh. Ni dalil dia. Nak pergi ke Muzdalifah tu. Baik. Dibolehkan menyebut seorang lelaki atau perempuan dengan sifat yang dia miliki jika didasari oleh suatu kepentingan. Dalam hal ini tidak dikira sebagai mengumpat. Gitulah. Jadi dia sebut tu bukan kata nak, itu nak ayatnya keadaan dia tu. Keadaan dia tu. Baik. Kemudian bab yang ketiga tu orang yang tidak memandang menceritakan berita sebagai masalah. Malam yara bihikayatin bihayatil khair ba'san. Orang yang tidak melihat ataupun tidak memandang, dia terjemahan dia ni, kalau anak-anak terjemah gini ni, hak Arab dia gini, malam yara bihikayatil khair ba'san. Makna bila kita orang yang bila kita cerita tentang kebaikan, dia tak kisah. Kita cerita tentang dia, tentang kebaikan, dia tak kisah. Tu asal dia. Bihikayatil khair tu, dia buat khair di sini. Menceritakan kita kebaikan. Gitu ya. Sini berapa hadis ni dia ni? Satu hadis saja. Kita ambil lah sah ni terakhir, kita ambil sah ni. Ani Ibn Mas'ud qala lamma qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghanaim Hunain bil Ji'ranah izdahamu alayhi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna 'abdan min ibadillah ba'athahu Allah ila qaumin fakadzabuhu wa shajjuhu fakana yamsahu ad-dam an jabhatihi wa yaqul Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Qala Abdullah ibn Mas'ud faka'anni anzuru ila Rasulillah yahki ar-rajul yamsah ala jabhatihi. Daripada Ibnu Mas'ud, ia berkata ketika Rasulullah membahagi ghanimah dalam peperangan Hunain, ni sebut ni di Ji'ranah tu, ni cerita Hunain ni, ni orang-orang maknanya berdesakan, berebut-rebut lah kita kata, menghampiri Rasulullah. Yalah, jangan kita lihat dari sudut sisi tak molek. Nampak lapar kita kata tak ada. Dia gini, kita sebab tanah duk sebut sama kalau kikih lagu ni. Sahabat-sahabat Nabi ni kadang dia boleh makan sedap sikit bila ada ghanimah. Moga dia jadi tentera pun tak ada gaji. Sebab tu sahabat bila boleh harta ghanimah ke sipai sikit-sikit guna. Apa? Dia tak ada pendapatan. Hak miskin-miskin tu lah. Jadi pergi. Padahal pergi pergi ikhlas kerana Allah. Nak bagi tu pakat pergi. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya salah seorang hamba Allah diutusnya kepada suatu kaum. Lalu mereka mendustakannya dan menyukainya. Lalu dia mengusap darah dari dahinya seraya berkata, ya Allah, ampunilah kaumku kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Abdullah bin Mas'ud berkata, seolah-olah aku melihat Rasulullah sedang menceritakan tentang seseorang yang mengusap darah dari dahinya. Kenapa dia Rasulullah cerita ni? Rasulullah cerita mana seseorang ni Nabi lah, dia sendiri. Padahal dia sendiri cerita ni, dia sendiri kena dalam peperangan Nabi telah dilukakan. Nabi kata tak akan berjaya orang yang melukakan Nabi dia sendiri, Nabi Allah. Jadi hak sekesat dari siapa? Dia sendiri sebenarnya tu. Dia sendiri, dia cerita. Jadi perkara tu perkara khair ke perkara su? Tu
Jadi perkara tu molek tu sebab apa? Jihad fisabilillah kan. Sebut tu molek, cumanya molek tu maknanya orang tu, dia tu. Tapi orang yang buat gitu tak molek. Cerita. Jadi kemudian Nabi ni sebenarnya hadis ni ada hak panjang ni. Ni ringkas, hadis ringkas. Cuba kita tengoklah bawah ni. Patah anda cerita sikit, kita baca sini dulu. Ni dalam peperangan Hunain. Inna abdan min ibadillah, iaitu seorang nabi di antara para nabi. Maknanya nabi dulu, bukan nabi, sebab nabi sendiri pun ada kisah nabi ni apa ni, luka di dahi dah sampai kena sama mata, nabi kesak gitu. Dalam peperangan ada juga berlaku pada nabi. Sebagaimana yang tercantum dari riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, seolah-olah aku melihat Rasulullah menceritakan salah seorang nabi dari para nabi yang disukai oleh kaum, yang dilukai oleh kaumnya. Imam Nawawi berkata, hal ini seksaan dari kaumnya juga telah dialami oleh nabi-nabi pun kena dalam peperangan Uhud. Kalau kita kata nabi cerita nabi dulu, ialah nabi dia pun kena lagu tu. Sebab tu setengah orang kata nabi nak cerita dia sendiri, tapi setengah kata tak. Kali Imam Nawawi nak, dia kata nabi dia pun kena lagu ni. Boleh hari nabi nak cerita tadi nak, sebab dia ni salah seorang nabi juga. Kalau nabi dulu pun ada, tapi tu ingin nak banding hak berat lagi pada. Baik, jadi cerita gitu tak apa. Tak kisah tu. Dah tu kebaikan dan keburukan ada berlaku situ. Kebaikannya kepada dia sebagai penjual, itu pahala tu. Dan keburukan kepada kaum dia. Padahal nabi ni tak ada lah orang yang paling nak kebaikan kepada kaum, tiba-tiba nyalayan gitu kaum dia tu. Nabi pun cerita tak apa. Di sini cuba baca, walaupun Nana ada kesimpulan lain, cuba kita baca di sini. Patah Nana sebutlah. Jadi Nabi cerita, sama ada Nabi cerita ni tentang Nabi dulu, salah seorang Nabi, ataupun Nabi cerita tentang diri dia sendiri, tak sebut nama dia. Sebab Imam Nawawi kata, nampaknya nak kukuk Nabi pun tak tahu ke dia pun ada kena alami gini. Hak luka kaca, suku ni hak dauh sini, dauh di muka. Tu gigi serpih, jadi nak duk kesak. Nabi pun ada alami benda ni. Tu kata Imam Nawawi. Baik, cuba kita tengok hadis ni. Yang pertama, hadis ini menunjukkan kelembutan jiwa, kesabaran hati, sikap pemaaf dan kasih sayang daripada Nabi SAW terhadap umat mereka. Dia ada berkait ni lah orang yang tak puas hati dengan Nabi, bagi pada juga siapa kutuk Nabi, kata ke Nabi, dia berkait banyak tu dalam teks lebih detail. Ni ringkas ni. Mereka sentiasa mendoakan kaumnya agar memperoleh hidayah dan ampunan serta memberi mereka maaf atas perlakuan kasar mereka, kerana hal itu disebabkan ketidaktahuan mereka bahawa yang diutuh itu adalah para nabi yang mengajak mereka kepada kebenaran. Moga jahil juga, biarlah kita nak layan masyarakat kita, dia buat sesuatu yang menyusahkan kita maafkan dia. Baik, yang kedua, dibolehkan menyebut orang yang tidak hadir di tempat itu dengan sesuatu yang tidak disukai dalam rangka memberikan nasihat. Hal itu tidak termasuk ghibah yang diharamkan, sebagaimana tercantum dalam hadis di atas yang menyatakan Allah telah mengutusnya kepada suatu kaum yang mendustakan dan melukainya, bukan menyukainya, melukainya. Melukainya betul-betulnya. Jadi Nabi sebut sini, Nabi sebut kisah orang dulu, Nabi dulu. Kalau kita tidak kata Nabi cerita dia tadi dia sendiri pun tak apa, boleh. Kita kata aku kena gini, dulu orang lain pun ada juga kena, tak apa kita kata gitu. Tidak kira mengumpat tu. Sebab Nabi kan kena asak ni, kan siapa kata bagi tak adil dah, cerita itulah peperangan Hunain tu. Orang 100 kota bui. Tiba-tiba pokok Madinah ni tak ada bui apa-apa, ataupun bui sikit je. Maka adalah protes tu, pokok Madinah lah protesnya. Ansar. Mana bui pokok tu siapa? Banyak ketemu orang ni mah. Siapa 100 kota dah. Dalam riwayat lain ada juga lagi cerita-cerita gini. Ada riwayat lain tu bui disebut bui satu wadi. Banyak lagi lah. Jadi pokok kita tak bui. Akhir sekali Nabi kata munuk akli uta kena akli Nabi. Ringkas cerita gitulah. Pokok tu boleh kambing. Boleh kambing 100 ekor. Mu ni akli Nabi, mu nak Nabi kan nak kambing. Baru pokok dia memikir. Ada maksud di sebalik tu perbincangan dia. Mana orang-orang yang beli binatang banyak, rupanya dia berdakwah pula dengan binatang tu. Akhir sekali orang masuk Islam dengan harta tu. Tu maksudnya. Nabi bukan wisai saja, tak apalah. Tapi makna Nabi pun pernah dianggap sebagai tidak adil pada peringkat awalnya. Kan mesti Nabi terasa hati tu. Nabi kata Nabi dulu, orang-orang dulu pada orang baik-baik, dia diutus untuk kaum dia untuk bawa hidayah, tak minta pun balasan, tak minta pun upah. Tapi gak nyalawan siapa perang, siapa luka dari hidup sapu.
Siapa dia buat? Masyarakat dia. Sedangkan Nabi dia ni tak ada minta apa pun, cuma nak ajak supaya mereka selamat daripada api neraka seolah lagi. Tu. Jadi tak pelik lah. Aku pun gitu juga seolah-olah. Hadis ini mengandung isyarat agar menerima dan melaksanakan nasihat dari orang memiliki keutamaan, kerana hal itu akan mendatangkan kebaikan. Jadi kita cerita kisah-kisah teladan untuk orang ambil iktibar, itu termasuk cara Nabi dakwah. Cara Nabi dakwah. Kita buat gini. Ulama-ulama dulu teruk lagi kena. Tak apa sebut gitu. Imam Syafi'i hampir dipukul kita tu. Imam Ahmad mati kena pukul. Kita sebut cerita-cerita gitu. Enggak, kita ni sikit yang kena ni. Tak kena nak bertidah. Tuduh tu pun tak jelas kalau habuk. Tuduh gitu kata misalnya, right? Tak apa gitu. Gitu kan. Okay, untuk minggu depan kita akan bincang pula bab yang ke-323, man satara musliman, orang yang menutup keburukan orang Islam. Keburukan ni mana keaiban lah orang Islam yang lain. Itu kita bincang minggu hadapan lah. Kita berhenti